TV KPM. Assalamualaikum, hai. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Macam mana? Tadi kita baru saja lepas untuk subjek ekonomi bagi kertas 1. Saya harap anda semua okey. Kemudian hari ini, sekarang kita nak push pula diri kita untuk fokus bagi subjek ekonomi kertas 2 pula. Jadi saya harap anda semua bersedia. Jangan ke mana-mana. Tapi sebelum tu saya nak pesan kepada anda semualah. Sebab sekarang ni kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Kalau nak ke mana-mana tu, jangan bersenang lenang je. Kita kena patuhi SOP. Jangan lupa untuk scan MySejahtera, cek suhu terlebih dahulu, gunakan pelitup muka dan sentiasa jaga kebersihan diri anda. Gunakan hand sanitizer dan apa yang paling penting, jaga jarak diri anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, tanpa membuang masa, kita nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita untuk membimbing sesi Latih To Be kita nanti. Sama-sama kita saksikan profil guru melalui video yang telah kami sediakan ini. Jom. Itu dia, kita dah kenal dah guru kita yang akan bersama dengan kita untuk membimbing, bagi tips, bagi panduan. Kalau boleh kita nak skor A lah untuk subjek ekonomi. Sekarang dah bersama dengan saya iaitu Cikgu Malisah. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cikgu sihat? Alhamdulillah. Okey, sebelum tu, Cikgu boleh tak bagi pengenalan sikit? Apa sebenarnya fokus pelajar untuk membezakan subjek ekonomi bagi kertas 1 dan juga kertas 2? Okey, terima kasih Afiq. Baik. Kertas 2 ni dia tak sama macam kertas 1 Afiq. Yeah. So kalau tak ada benda kita nak tulis, kita tak ada markah lah. Yeah. Okey, jadi maknanya kita ada kata-kata tugas yang kita perlu kuasai teknik-teknik menjawabnya. Oh, okey, baik. Jadi macam tadi mungkin kertas 1 dah ada jawapan. Tertera kita hanya membuat pemilihan jawapan. Tapi untuk kertas 2 ni mungkin kena kerja keras sedikit. Mungkin kita kena tahu di manakah kata kunci dan kata tugas dia. Baiklah, sekarang kita nak tahu juga apa pula pandangan calon mengenai subjek ekonomi bagi kertas 2 ini. Mari kita sama-sama saksikan VT yang telah kami sediakan ini. Didik TV KPM. Assalamualaikum, nama saya Nur Syazwana Ashikin binti Idros dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Bagi saya, subjek ekonomi ialah subjek yang seronok dipelajari. Dalam masa yang sama juga, saya dapat mengetahui keadaan ekonomi di Malaysia sama ada sewaktu ekonomi setan ataupun sewaktu inflasi. Tetapi, terdapat beberapa subtopik yang sukar saya fahami, antaranya ialah globalisasi. Saya berharap saya akan mendapat A dalam subjek ekonomi dengan menggunakan semua tips yang telah Cikgu Malisah ajar sewaktu di dalam kelas. Antara tipsnya ialah menjawab mengikut kata tugas yang diberi dalam soalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Nabila binti Nenwadi dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Saya berpendapat bahawa subjek ekonomi merupakan subjek yang mudah jika kita fahami konsepnya. Namun begitu, terdapat satu topik yang agak sukar untuk saya fahami, iaitu perdagangan antarabangsa, terutama sekali pada soalan kebaik. Saya berharap dengan mengikuti program ini, saya dapat memahami topik tersebut dan dapat menjawab soalan dengan yakin pada hari peperiksaan nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Safinatul Nazar dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Salah satu subjek kegemaran saya ialah ekonomi dan subtopik yang paling saya minati ialah pendapatan individu. Ekonomi ni sebenarnya sangat mudah kerana tanpa kita sedari, kita mengaplikasikan ilmu ekonomi ini dalam kehidupan seharian kita. Saya berharap agar semua salon SPM 2020 yang mengambil mata pelajaran ekonomi diberi kemudahan untuk menjawab dan mendapat keputusan cemerlang. Selamat jaya. Didik TV KPM. Ya,
Itulah dia pandangan calon mengenai subjek ekonomi bagi kertas 2. Baiklah, sebenarnya mungkin ramai pelajar di rumah dan kita akan bersama dengan pelajar di studio juga sebentar nanti. Tapi sabar dulu sebab saya nak bawa cikgu untuk pergi ke meja sebelah sana untuk kita patuhi SOP terlebih dahulu. Mari cikgu, ikut saya. Jadi cikgu boleh dah buka mask, kemudian cikgu gunakan hand sanitizer yang tersedia di atas meja itu. Okey, baiklah. Jadi pelajar-pelajar di rumah, kalau dah rasa tak sabar untuk melakukan latih tubi bersama dengan kami, jangan lupa untuk sediakan alat tulis, untuk sediakan buku nota, kertas, apa saja bahan catatan untuk anda mencatat segala panduan dan juga teknik ataupun tips daripada cikgu kita pada hari ini. Baiklah, jadi saya pula nak gunakan hand sanitizer. Okey. Baiklah, jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Anda semua boleh be prepared semua bahan alat tulis dan kita berehat. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, jadi sekarang sebelum kita mulakan sesi latih tubi kita pada hari ini, kita akan bersama dengan sebenarnya ramai pelajar daripada sekolah pilihan hari ini iaitu SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Mari kita sama-sama lihat wajah mereka. Manakah mereka ni? Assalamualaikum, selamat petang, selamat sejahtera. Okey, buka mic. Okey. Selamat petang. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, jadi kita nak adik-adik semua perkenalkan diri seorang demi seorang, bermula dengan adik Faiz kita. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Faiz bin Azmain dan saya pelajar dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Okey, seterusnya. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fuadi bin Jopi daripada SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Okey, terima kasih Fuadi. Seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah binti Muhammad Rosli dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Okey, terima kasih Fatihah. Seterusnya. Hai, nama saya Surina Adam Rajendran dari Sekolah SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Okey, seterusnya Puteri. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Puteri Fahaz Salisa binti Adilan dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Dan yang terakhir sekali, Atika. Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Atika binti Ahmad dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Okey, jadi kita dah kenal ke-6 pelajar yang bersama dengan kita di dalam studio dan saya nampak Cikgu Malisa pun dah bersedia untuk mulakan sesi latih tubi kita pada petang ini. Silakan Cikgu Malisa. Terima kasih Afiq. Sama-sama. Baik, okey, petang ni kita nak share teknik-teknik menjawab kertas 2, Afiq. Okey. So, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, tadi saya dah cakap kita kena tahu kata tugas. Jadi dekat sini maksud kata tugas. Okey. Kata tugas ialah mengarah atau memandu calon memberi jawapan yang sejajar dengan kehendak soalan. Okey, jadi kalau lain kata tugas, lain cara jawabnya. Afiq ya. Okey, seterusnya. Ini adalah pelbagai kata tugas yang digunakan dalam soalan SPM kertas 2 ekonomi. Bagaimanapun, ada 3 yang berwarna merah itu adalah kata tugas yang popular, ya, yang banyak digunakan. Okey, kita akan pergi nanti satu persatu, ya, bagaimana cara menjawab bagi setiap kata tugas ini. Okey. Okey, kita pergi pada yang pertama. Okey, kita pergi bahagian A dulu. Ya, saya tak perlu terangkan format kerana pelajar semua dah faham tentang format. Ada bahagian A, ada bahagian B. Ya, bahagian B itu kebat. Ya. Jadi hari ini kita tengok bahagian A. Okey, terangkan. Terangkan ni ialah menyatakan fakta dengan sokongan ataupun sebab. Jadi kita perlu beri satu fakta dan satu huraian. Jadi 2 markah. Okey. Baik, kalau dia kata terangkan 2 penentu permintaan, jadinya 2 fakta, 2 huraian. Ya?
Baik, yang penting ialah setiap fakta mesti disokong dengan huraian. Okey. Kita tengok contoh soalan. Terangkan jenis-jenis hasil cukai kerajaan 4 markah. Okey, untuk getah 2 ni Afiq dan pelajar-pelajar di rumah semua, okey, kita perlu tengok markah. Nak tulis panjang mana, banyak mana, kena tengok markah. Jadi, bila soalan berbunyi begini, 4 markah, kita perlu beri 2 fakta, 2 huraian. Okey. Jadi jawapannya ialah fakta pertama, cukai langsung. Okey, fakta kedua, cukai tidak langsung. Okey, fakta pertama, apa sokongannya? Okey, kita beri contoh. Contohnya cukai pendapatan individu. Atau orang selalu sebut income tax. Nafiq? Okey. Dan bagi fakta kedua ialah huraian. Kita beri. Kita tak bagi contoh. Beban cukai boleh dipindah kepada pihak lain. Okey. Boleh ke macam ni? Atas contoh, bawah huraian. Boleh, Afiq. Jadi, ringkasnya saya buat dalam bentuk rumus lah. F plus H. Maknanya fakta dengan huraian atau fakta dengan contoh. Okey. Baik, pelajar-pelajar di sini. Ada yang nak tanya tak? Cikgu, ya. saya nak tanya. Kalau saya bagi 4 fakta sahaja, dapat tak 4 markah? Okey, terima kasih Fatia. Bagus soalan tu sebab dia tengok 4, apa-apalah aku nak bagi, kan? Jadi dekat sini kalau Fatia bagi 4 fakta, kita ambil 2 je. Sebab peruntukan fakta ialah 2 markah saja. Jadi Fatia akan hilang 2 markah. Faham ya? Faham. Okey, boleh kita teruskan. Okey, kata tugas seterusnya ialah huraikan. Huraikan memperihal sesuatu dengan panjang lebar atau terperinci. Panjang tu maknanya apa? Panjang sikit daripada terangkan tadi, Afiq. Jadi kalau kita nak diberi 2 fakta, kita akan beri 1 fakta dengan 2 huraian. Ataupun lebih. 1 fakta dengan 1 huraian dan 1 contoh. Kita boleh pilihlah mana satu yang kita nak. Okey, kita tengok contoh soalan. Huraikan jenis-jenis perbelanjaan kerajaan 6 markah. Okey. Baik. Jadi di sini ada fakta 1, perbelanjaan mengurus. Fakta 2, perbelanjaan pembangunan. Okey, kemudian perbelanjaan yang berulang. Contohnya emolument. Jadi untuk fakta 1 kita bagi 2. 1 huraian, 1 contoh. Untuk fakta 2 pun kita bagi 2. 1 huraian, 1 contoh, Afiq. Jadi 6 markah. Okey. Begitu simple saja. Tulisnya begitu, bukan nak buat kertas kerja. Kan? Okey. Seterusnya. Ini ringkasan dia yang saya buat dalam bentuk rumusan. Fakta tambah huraian tambah huraian. Atau fakta tambah huraian tambah contoh. Baik. Seterusnya, jelaskan. Okey, memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difaham. Memberi penerangan ni maknanya apa-apa sajalah kita nak beri. Kita nak beri fakta, kita nak beri huraian, kita nak beri contoh, boleh. Soalan ni selalu kita panggil dia open. Selalu dikenali sebagai soalan yang open. Maknanya apa-apa teringat bagilah. Baik. Dia tak ada macam terangan hurai tadi, ada spesifik fakta ada, dia tak ada. Bagilah apa-apa. Jadi, kita boleh bagi fakta, atau kita boleh bagi huraian, atau kita bagi contoh. Ringkasnya, beri apa-apa saja. Okey. Ini adalah contoh soalan. Jelaskan konsep faedah sosial 5 markah. Okey. Jawapannya, 5 ayat ni kita nampak ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang hijau-hijau tu adalah jenis-jenis huraiannya yang berbeza-beza. Dan ada juga contoh. Jadi di sini
Jawapannya bermula dinamakan externality positif. Ini adalah nama lain bagi faedah sosial. Okey, yang kedua merupakan kesan baik kepada pihak ketiga. Ini adalah maksudnya, maksud faedah sosial. Kemudian yang ketiga adalah rumus. Rumus mengira faedah sosial. Faedah sosial sama dengan faedah peribadi tambah faedah luaran. Dan yang keempat dan kelima ialah contoh. Contoh faedah peribadi, pergi sekolah naik basikal jadi lebih sihat. Peribadi kan, jadi dia sendirilah dapat kebaikannya. Okey, contoh faedah luaran, orang lain lah pula, pihak ketiga. Jadi, contoh faedah luaran, seperti bila naik basikal tadi, kurang pencemaran asap. Penduduk sekitar lah yang dapat faedahnya. Okey, jadi dekat sini Afiq. Okey, apa-apa sahaja kita boleh bagi. Campur aduk. Oh, okey. Jadi, ringkas rumusnya, fakta atau huraian atau contoh. Apa-apa saja. Jadi kalau cikgu kau nak bagi contoh sahaja pun boleh juga? Boleh. Nak bagi fakta saja pun boleh. Ya? Baik. Okey. Next, kita pergi nyatakan. Okey, memberi jawapan yang spesifik tanpa perlu sokongan. Okey, dia ada dua jenis ni sebenarnya. Nyatakan, dot dan nyatakan beri alasan. Jadi kalau nyatakan saja, biasanya satu fakta, satu markah. Ya? Dan kalau dia minta alasan, biasanya dua markah lah. Satu fakta sokong dengan apa-apa saja. Okey, baik. Okey. Kita tengok contoh. Ekonomi ni banyak nombor lah. Ya, betul. Okey, ni adalah imbangan pembayaran. Okey, nyatakan jenis imbangan dagangan di atas. Okey, so jenis imbangan dagangan tu ialah yang atas sekali tu, ya, 108891 dalam RM juta. Ya. Dia tanya apa tu? Nyatakan. Nyatakan jenis dia. Okey, jadi jawapannya imbangan dagangan positif. Jenisnya. Jadi sokong dengan maksud dia apa? Maksud imbangan dagangan positif, nilai ekspor nampak lebih dari nilai import nampak. Okey. Cikgu dapati kadang-kadang bila nyatakan pun ramai pelajar yang dia tak faham macam mana cara jawab nyata. Nyata ni very simple, fakta je. Okey, baik. Okey. Baik. Ada nak tanya? Yang di rumah tak boleh nak tanya kan? Yang di sini. Ada nak tanya? Peluang. Faiz. Oh ya, Faiz. Cikgu, ayat imbangan dagangan positif tu macam ayat tak lengkap. Sekiranya kita tulis jawapan tu, adakah kita dapat 4 markah juga? Okey. Maksudnya dapat markah ke tidak ya? Kalau ayat yang pertama tu imbangan dagangan positif tu bukan ayat lengkap tau. Itu hanya istilah saja. Teruskan direct kan? Patutnya nak jawab jenis imbangan dagangan tersebut ialah imbangan dagangan positif kan? Katanya esei kertas ni kan? Tapi untuk kata tugas nyatakan tak perlu Afiq. Hanya ambil fakta sahaja ya Faiz. Jadi awak boleh dapat markah walaupun tanpa ayat lengkap untuk nyatakan. Okey. Jadi Faiz dah dapat teknik untuk menjawab soalan. Tak ada buang masa tau. Betul. Kita perlu jimat masa. Okey, next. Bagaimanakah? Okay. Bagaimanakah memperihalkan atau memberi penerangan tentang cara? Kalau saya tanyakan Afiq kan, okey, bagaimana Afiq datang tempat kerja? Cara lah apa kan? Cara. Naik MRT, naik kereta, naik motor kan? Caralah. Okey. Ataupun langkah. Ataupun keadaan. Kalau saya tanya Afiq, okey, bagaimana keadaan kesihatan Afiq? Jadi keadaan lah. Ya? Ataupun kejadian. Okey, bagaimana rumah tu terbakar? Macam itu kan? Contoh kan? Jadi semua jawapan tu mesti dalam bentuk huraian. Tak ada fakta. Ini tak ada fakta. Tapi make sure, pastikan huraian tu semua adalah cara. Cara. Cara 1, cara 2, cara 3. Baik. Okey. Sama macam nyatakan tadi. Kalau dia ada beri alasan anda, maknanya kita kena ada huraian lebih sikit. Hurai lebih. Ya, kalau dia kata 5 markah, okey, bagilah 5 cara dan huraian. 5 cara huraian. Ya? Okey. Baik. Next soalan. Bagaimanakah bank pusat
Ada lagi soalan Bank Pusat ni. Tadi pun Bank Pusat kan? Ya, betul. Ekonomi kan, cikgu? Bank Pusat tu Bank Negara Malaysia lah kan? Ya, Okey. BNM. Bank Pusat menstabilkan nilai mata wang negara. Nilai mata wang kita kan jatuh. Macam mana dia stabilkan? Ya? Okey. So, jawapannya 6 markah ni. 6 ayat lah. Bank Pusat mewujudkan sandaran minimum. Apa dia sandaran minimum? Dalam bentuk emas dan mata wang asing. It's a reserve. Reserve. Dalam bank tu adalah bentuk emas dan bentuk wang asing. Reserve duit kita. Okey, yang kedua, yang seterusnya, Bank Pusat mempengaruhi pasaran wang asing. Okey, pasaran yang ada kat luar sana tu, yang ada US dollar, yang ada pound dan sebagainya tu kan, macam mana dia mempengaruhi pasaran mata wang asing tu? Iaitu, kalau nilai RM kita jatuh, Bank Pusat membeli RM dari pasaran. Macam durian lah kan. Ya. Kalau sikit, harga tinggi ke harga rendah? Kalau sikit harga tinggi. Jadi kita kontrol lah dia punya bekalan dalam pasaran tu. Kita tarik sendiri. Kita beli sendiri duit kita. Dan kita beli dengan apa? Wang asing. Kita lambak ya US dollar. Jadi maknanya nilai duit kita akan stabil. Ya. Okey. Seterusnya, Bank Pusat juga mengawal kadar inflasi. Kadar inflasi tadi apa? Harga barang naik. Ini keadaan yang tidak baik untuk ekonomi dan untuk masyarakat. Okey, jadi melalui macam mana? Mengawal penawaran wang atau bekalan wang dalam pasaran. Jadi tak payahlah cetak duit banyak-banyak sangat. Jadi ini adalah cara. Jadi semua huraian tu cara. Dapat pelajar-pelajar semua di rumah dan pelajar-pelajar semua di sini. Okey, baik. Seterusnya. Jadi cikgu ni nak ulas sedikit dekat sini tahu. Biasanya kan calon dia sebab Bank Pusat tu dia ada banyak fungsi. Salah satunya menstabil nilai wang. Fungsi lain cetak duit kan, cetak wang kan. Jadi pelajar ni dia bukan jawab menstabil nilai, dia jawab cetak wang. Okey? Jadi sebab itulah kita tak boleh nak ikut apa yang kita tahu. Kita kena ikut apa kehendak soalan. Afiq. Jadi macam inilah kita dah tadi tahu terang, kita dah tahu jelas, kita dah tahu huraian. Yang mana terang dan hurai itu mesti ada fakta kan? Jelas tu apa sahaja. Kemudian kita ada kenal pasti, kita ada nyatakan. Nyata tu boleh bagi fakta sahaja. Kemudian kita ada bagaimana. Bagaimana ni semua huraian dan kita bagi cara sahaja. Okey, kalau Afiq duduk paper mesti boleh cemerlang punyalah ni boleh, kan. Boleh cikgu, kena study balik jugalah. Kena ingatkan balik, recap balik. Dia tak sama macam kertas satu. Kalau kita baca teks sahaja tu boleh. Kalau ekonomi kertas dua ni dia kena faham mendalam sedikit. Lepas tu dia ada kena bijak mengenal pasti kehendak soalan tu. Kalau kita hafal A, dia soal B. Kita bagi B tak ada markah lah. Baik, jadi kita akan kehilangan markah di situ. Okey. So, itulah di antaranya lah. Sebelum kita pergi lagi nanti, lebih lanjut kepada kata-kata tugas yang lain. Okey, banyak lagi sebenarnya Afiq ni kata tugas. Dan bagaimana ni pula boleh juga dia pergi bahagian B. Tapi macam mana beza bahagian B, bahagian A tadi? Cikgu cakap, B tu kebat. Kena lebih detail lagi. Kena banyak sokongan. Kena ada graf untuk menyokong jawapan bagaimana. Kena ada pengiraan. Itulah bezanya antara bahagian A dengan bahagian B. Boleh? Okey. Baik, jadi dekat sini, kalau kita tengok bagaimana Bank Pusat menstabilkan nilai mata wang negara ni, banyaklah calon-calon yang tersilap sebab fungsi-fungsi lain diberikan. Dan kadang-kadang diberi satu fakta, diberi huraian yang banyak. Dan huraian tu bercampur aduk. Ada yang cara, ada yang bukan cara. Okey? Jadi, cikgu harap murid-murid semua yang di luar dan yang di sini, bila menjawab, tengok bagaimanakah. Dan dekat sini juga, kena tengok yang biru ni. Sebab dia ada mungkin bagaimana Bank Pusat berperanan sebagai jurubank pada Bank Perdagangan. Atau bagaimana Bank Pusat menjadi jurubank
kepada kerajaan. Jadi jangan tengok bank pusat je terus jawab. Sebab tajuk ni dia luas. Dia jadi macam-macam. Kita kena tahu kata tugas dan juga kata kunci. Apa yang dia nakkan. Jadi kata tugas dekat sini dia juga adalah sokongan kepada penjelasan soalan itu. Sedalam mana kita nak, bahagian apa yang dia nak. Kemudian kita ikut kata tugasnya. Jadi tengok pula markahnya. Okey? Markahnya tak bolehlah kalau dia bagi 6 markah kita tulis 2. Jadi 2 tu belum tentu betul. Kan? Tantang 1. Kalau kita nak bagi lebih. Ni ada juga ramai calon yang bertanya kan. Cikgu boleh tak saya bagi lebih? Kalau 6 saya bagi 8 lah apa semua. Boleh. Dengan syarat you cukup masa untuk jawapan lain. Jangan kalau semua soalan you bagi lebih. Last ada 1-2 soalan yang tak habis jawab. Betul. Kan? Baik. Jadi itulah dia tips dan juga panduan daripada Cikgu Malisah. Dan sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Kemudian kita akan sambung lagi selepas ini sebab banyak lagi tips yang akan disampaikan daripada Cikgu Malisah sebentar nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020 dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Malisah untuk subjek Ekonomi Kertas 2. Baik Cikgu, silakan Cikgu. Okey, ini tadi last kali kita berhenti bagaimanakah Bank Pusat menstabil nilai mata wang. Kita pergi seterusnya kepada kata tugas mengapakah. Kalau mengapa, kita beri sebab lah kan. Kenapa Afiq datang lambat tadi? Bagi sebab. Okey, jadi bagi sebab ataupun alasan tentang suatu isu ekonomi secara mendalam. Okey, dan huraiannya semua adalah sebab. Ataupun alasan. Jadi satu huraian, satu markah. Kalau soalan tanya mengapa 5 markah, 5 lah huraian. 5 sebab. Okey. Soalan. Maklumat di bawah berkaitan dengan aspek externality. Externality lagi. Timbalan Ketua Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi, Dr. Muhammad Nur Muhammad Yunus berkata, cadangan membina loji nuklear di negara ini masih pada peringkat kajian orang ramai. Mengapakah loji tersebut perlu dibina? Okey, 6 markah. Maknanya 6 sebab. Okey. Kita tengok jawapannya. Okey, 1, wujud peluang pekerjaan. Kedua, bekalan tenaga akan jadi lebih banyak. Okay? Bekalan tenaga akan sentiasa ada, tak putus. Meningkatkan taraf hidup. Okay. Meningkatkan kecekapan ataupun produktiviti. Meningkatkan imej negara. Okay? Jadi dekat sini ada 6. Baik. Semua tadi cikgu cakap sebab. 6 ni semua sebab. Okey. Tapi kan Afiq, dan juga murid-murid yang ada di luar, kadang-kadang kita ni macam teruja lah bila nampak loji nuklear ni kan. Wah, apa kita punya stigma kita? Weh, ini kalau apa pencemaran ni nuklear ni ramai yang sakit dan sebagainya kan. Jadi murid-murid ramai silap jawab. Dia jawab keburukan loji tu. Okey. Dia kata jika berlaku pencemaran nuklear maka banyak nyawa akan hilang. Kerosakan harta benda dan sebagainya. Okey, jadi inilah yang silapnya lagi saya nak tekankan. Kita jawab mengapa perlu dibina. Okey, jadi bila perlu mesti positif. Ya, betul. Kebaikan Afiq. Dan ini semua adalah kebaikan lah sebab perlu dibina. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Kenal pasti. Okey, memberi makluman terhadap sesuatu perkara atau penyataan atau benda yang dikenali atau dicam dengan jelas atau tepat. Okey, ayat ni mungkin susah nak faham kan? Tapi kalau saya kata, okey. Sebelah kiri tu dengan sebelah bawah tu. Okey Afiq. Kenal pasti mana satu lelaki. Macam mana Afiq jawab? Okey, kenal pasti mana satu lelaki. Oh, yang bawah lah. Betul Afiq. Kenapa Afiq kena sebut yang bawah? Kenapa Afiq tak kata dia tu?
Dia tu siapa? Sebab dia dah tanya yang atas atau yang bawah. Kenal pasti, yes. Okey, kenal pasti. Kenal pasti tu you kena rujuk benda tu apa, baru you sebut dia apa. Baik. Jadi dekat sini biasanya satu perkara, satu markah lah. Okey, jadi kita tengok rajah lah, tengok gambar. Rajah menunjukkan dua jenis input yang digunakan dalam pengeluaran jangka pendek. Kenal pasti jenis input A dan input B. Dua markah, satu-satu tu. Okey, A dalam gambar belakang tu gambar apa tu, Fik? Gambar Okey, kita cuba tanya Faiz lah. Lelaki yang saya tanya di bawah tadi. Okey, Faiz. A tu apa? Gambar apa tu? A gambar input tetap, iaitu gambar lori. Lori okey. B tu gambar orang B tu gambar orang. Terima kasih ya Faiz. Okey, B tu gambar orang lah. Okey, jadi dekat sini jawapannya jawapannya kita tengok input A ialah input tetap, input B ialah input berubah. Okey? Input A ialah input tetap, input B adalah input berubah. Okey, jadi dekat sini cikgu nak tanyalah Suguna. Boleh Suguna? Boleh. Kalau cikgu jawab jenis input tersebut ialah tetap dan berubah. Jawapan cikgu, jenis input tersebut ialah tetap dan berubah. Agak-agaknya cikgu awak bagi markah tak? Tak bagi markah. Sebab, kenapa? Kalau kita tulis macam tu tak dapat markah, mesti ada perkataan input A dengan input B. Ya, sebab cam tadi kan? Kita cam tadi kenal tu. Pasti. Kenal pasti. Terima kasih Suguna. Good answer. Okey, jadi input A ialah input tetap, input B ialah input berubah. Kalau tak ada input A untuk B, kalau misalnya Afiq jawab, tiba-tiba input tu adalah input berubah dan input tetap. Mana cikgu tahu Afiq kata A ke B? Oh, betul. Kan? Baik. Jadi cikgu, sekiranya kalau kita buat A ialah input tetap, tapi kita tak tulis input A, boleh ke cikgu? Boleh. Asalkan ada A tu. Okey, baik. Ataupun Afiq jawab input tetap dalam kurungan A. Boleh. Janji ada A tu. You refer A tu apa? Okey, baik. Sebab kadang-kadang calon ni dia nampak, jenis input. Dia dah hafal dah dalam teks ada dua jenis. Input tu ialah tetap dan berubah. Dia terus jawab macam tu. Jadi kita tak boleh bagi markah because kita tak tahu sama ada dia maksudkan input A tu adalah lori ataupun yang mana satu. Jadi tak boleh. Kena betul-betul hati. Walaupun dua markah, Fik. Walaupun senang ni tapi ramai calon yang gagal jawab. Bukan gagal jawab, dia secara umum macam itulah. Dia tak kata A, dia tak kata B. Okey, hati-hati ya yang di luar sana dan yang di sini. Don't make mistake. Ini very simple mistake ni sebenarnya. Okey. Baik. Okey, seterusnya hitungkan. Bila kata hitung dan kira ni kan, anak-anak murid saya lah pengalaman. Takut. Paling Skip. Kan? Okey, tapi sebenarnya kalau tahu cara dia senang je. Okey. Dia adalah memberi nilai kuantitatif dengan menggunakan rumus dan langkah pengiraan. Kalau hitung, mesti ada rumus, mesti ada jalan, mesti ada jawapan. So, markah dia akan jadi 3. Banyak markah dia. Okey, kalau berapakah? Kalau berapakah? Tentukan nilai. Kita tak perlu bagi rumus dan jalan. Murid-murid di luar sana dengar baik-baik. Kalau berapakah, tak perlu rumus, tak perlu jalan. Terus pada jawapan je. Ada markahnya pun 1. Tapi kadang-kadang dah tulis kat ujung tu markah 1. Buat juga rumus, buat juga jalan. Kenapa? Sebab cikgu kata kalau pengiraan mesti ada 3-3. Ya. Kan? Okey. Jadi kita nak jawab dengan cara yang betul lah. Kalau macam ini kita boleh jimat masa. Okey, contohnya. Maklumat di bawah menunjukkan kos pengeluaran firma. Okay. Untuk menghasilkan output sebanyak 40 unit, kos pengeluaran yang ditanggung ialah RM280. Bila firma menambah output menjadi 50 unit, kos pengeluaran meningkat sebanyak 20%.
Oh, dia tak cakap berapa ringgit. Ini trik lah kan, trik dia. Nak bagi kira lah tu. So, hitungkan kos marginal bagi output unit ke-50. Okey, 3 markah maknanya 1 rumus, 1 jalan, 1 jawapan. Baik, kita tengok jawapannya. Mula-mula kita tak boleh kira dulu keluaran marginal. Kita kena buat langkah 1, kira dulu perubahan kos pengeluaran. Dia ada 2 step. Sebab dia bagi dalam bentuk persen. Kalau dia bagi dalam bentuk nilai, contoh dia kata RM300, tak payah kira kan? Okey. So kita kiralah naik 20%, naik 20%, 20% darab RM280 sama dengan RM56. Barulah boleh kira kos marginal. Okey. Jadi perubahan jumlah kos, ini rumusnya, bahagi perubahan output. Rumus Okey. Jadi tadi perubahan dia ialah RM56 bahagi 50 tolak 40 unit. Jadi RM56 bahagi 10 unit jalan kerja. Dan jawapan akhirnya RM5.6. Macam itulah. Okay. Jadi cikgu kalau tulis rumus saja pun dah ada markah ya cikgu. Itulah. Dah ada markah. Tak sempat tulis ni kan. Dan nak last paper dah. Aku ingat rumus je. Dapatlah markah. Dapat markah. Baik. Okey. Ada tak soalan ni? Anak-anak di rumah. Anak-anak di sini. Okey. Ya, Puteri. Farha. Cikgu, kalau saya bagi jawapan je, dapat tak markah? Good. Bagus. Okey. Awak cakap apa? Saya pakai kalkulator, cikgu. Saya pakai kalkulator, tekan aja cikgu, saya dapat jawapan. Okey, kita boleh dapat markah jawapan je lah. Jalan hilang. Rumus hilanglah kan? Okey. Okey, tapi lebih baguslah kalau kita beri jawapan saja daripada tadi beri Afiq kata beri rumus saja kan. Ya? Okey. Seterusnya. Ini berapakah yang 1 markah tadi Afiq? Okey. Jadual 1 adalah berkait dengan fungsi pengeluaran jangka pendek firma. Okay, ini mesin, unitnya 1. Buruh orang 0123. Jumlah keluarannya, bila gunakan buruh seorang, 10 t-shirt. Bila guna 2, 22 t-shirt. Bila guna 3, dapat keluarkan 33 t-shirt. Jadi kita nak tengok keluaran purata. Setiap orang ni keluarkan berapa. Okey, kemudian keluaran marginal. Ini adalah perubahan. Bila tambah seorang buruh, berapa tambahan t-shirt? Tambah buruh, berapa tambahan t-shirt? Okey, jadi kita tengok X tu. Pada buruh kedua ni, bila tambah buruh kedua, berapa dia buat tambahan t-shirt? Okey, jadi jawapannya perubahan jumlah keluaran. Ini kan tadi tak perlu kan? Tapi cikgu nak tunjuk kat sini, cikgu tunjuklah jawapannya. Tapi yang perlu ialah warna biru ni je. Jawapan 12 unit sahaja, 1 markah. Okey? Okey, baik. Jadi macam mana dapat jawapannya ni? Perubahan jumlah keluaran, ni je jumlah keluaran. Daripada buruh 2 kepada 1. Okey, daripada buruh 2 kepada 1. Jadi 22 tolak 10. Yang bawah ni bilangan buruh. Bilangan buruh 2 tolak 1. Jadi 12 bahagi 1, 12. Itulah dia. Okey? Okey, ada soalan tak? Ni bila pengiraan ni kena banyak stop, slow. Ada soalan nak tanya? Cikgu, saya nak tanya. Atika. Kalau kita bagi rumus tu, kita dapat markah ke? Markah dia berapa, Atika? Markah dia berapa, Atika? 1. Kalau 1, jawapan je lah. Jadi kalau bagi rumus, bagi jalan, tak adalah markahnya. Okey? Bagus soalan Atika tu. Maybe ada orang di luar sana, murid-murid di sana pun ada yang nak bertanya begitu. Terima kasih, Atika. Okey? Jadi cikgu ulang balik. Kalau bagi rumus, bagi jalan kerja, tak ada markah. Contohlah, tengah tulis rumus, tulis jalan kerja, tak sempat tulis jawapan. Dapat ke? Oh, tak dapat. Kosong. Ya? Kosong. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada kata tugas bandingkan. Ini juga di antaranya yang banyak markahnya. Soalan banding ni tau. Kenapa dia banyak markah tau? Kat sini kerana dia ada 2
kehendak jawapan. Okey. Dia banyak kat sini. Dia ada 2 jenis jawapan kena bagi Afiq bila banding. Satu bagi persamaan, satu lagi bagi perbezaan. Satu persamaan, 1 markah, satu perbezaan, 1 markah. Okey. Bandingkan antara dasar fizikal dan dasar keuangan. Okey. Bandingkan di antara dasar fizikal dan dasar keuangan. Okey, kita tengok dulu jawapannya. Persamaannya ialah digunakan untuk mengawal kestabilan ekonomi. Merupakan dasar makroekonomi. Dua-dua tu mempengaruhi kuasa beli permintaan agregat dan mempengaruhi penawaran wang dalam ekonomi. So ini semua persamaan. Okey, tapi kita tak habis jawab lagi sebab kita kena bagi perbezaan. Markahnya 4. Okey. Ada nak soal tak kat sini? Cikgu, saya nak tanya. Atikah. Kalau 4 markah, berapa banyak persamaan je yang kita kena bagi? Okey, sebab kat sini je dah 4 kan? Tapi ini, terima kasih Atikah soalan tu. Okey, tapi ini adalah contoh jawapan. Cikgu bagi lebih lah kan? Sebenarnya kalau 4 markah, 1 pun dah cukup. 1 je dah cukup. Biasanya kalau banding, kita mesti jawab persamaan. Tapi dia punya pemberat, persamaan sikit, perbezaan tu banyak. Okey? Okey, kita tengok perbezaan. Jadi dekat sini ingat tadi 2 jenis jawapan. Iaitu, apa dia? Persamaan dan perbezaan. Okey. Perbezaannya. Dasar fiskal, dasar keuangan. Okey. Dasar fiskal tujuannya mencapai pertumbuhan ekonomi. Dasar keuangan tujuan mengawal kestabilan harga. Okey. Dasar fiskal menggunakan kadar cukai atau perbelanjaan kerajaan. Dasar keuangan menggunakan kadar faedah atau reserve tunai atau reserve berkanun. Jadi cikgu perlu dijawab dalam bentuk jadual. Saya sarankan. Baik. Tak wajib tapi saya saran. Kenapa Fik? Sebab saya nak tunjuk ni. Okey. Dia mesti pairing. Kiri tujuan, kanan tujuan. Kiri alat, kanan alat. Baik. Dia mesti membeza aspek yang sama. Contohlah kalau katakan, okey, katakan Afiq dengan Fatihah. Okey, Afiq suka makan burger, Fatihah suka makan laksa. Kalau saya kata Afiq suka makan burger, Fatihah duduk di Sungai Buloh. Macam betul tak, ke beza? Macam tak kena lah cikgu. Kan? Okey, baik. Macam, macam tak jawab je kan? Jadi salahlah tu. Jadi kalau saya kata, Afiq duduk di Petaling Jaya, Fatihah duduk di Sungai Buloh, barulah betul. Aspek yang sama. Baik. Okey. Jadi tadi kita kata 1 markah perbezaan, jadi ada lagi 3. Jadi 3 untuk perbezaan. Okey? 3 untuk perbezaan. Kadang-kadang dia bagi 5. 5 tu 1 persamaan, 4 untuk perbezaan. Setiap satu ni 1 markah. Okey? Kita kena pairing kat sini. Kita kata kena ada aspek yang sama. Okey, baik. Seterusnya. Tadi banding Sekarang bunyi soalan beza. Beza tu nak beza je lah. Beza je. Okey. Sama juga macam tadi, mesti mengikut aspek perkara yang dibezakan. Okey, 1 perbezaan, 1 markah setiap perkara. Okey, ini soalan. Bezakan antara reserve berkanun dengan reserve tunai. 4 perkara, 4 markah. Okey. Cikgu nak tanya. Yang di sini. Berapa perkara nak dibezakan? Berapa aspek nak bagi? Siapa boleh jawab? Siapa nak cuba? Siapa boleh jawab? Faiz. Okey. Silakan. Kita boleh bagi 2 aspek dari maksud dan juga tujuan cikgu. Okey, very good. Terima kasih Faiz ni. Ni pelajar bakal cemerlang ni kan. Sebab amin kan. Sebab dia dah menguasai dah apa aspek-aspeknya, dah hafal dah kan. Okey, jadi kat sini kita bagi reserve berkanun iaitu simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat. Itu maksud. Reserve tunai
sejumlah wang tunai yang wajib atau perlu disimpan oleh bank perdagangan dalam bank tu sendiri. Dia tak boleh bagi pinjaman ke orang. Okey. Contoh dia ada 10 bilion, 30 bilion tak boleh bagi pinjaman. Kena simpan dalam tu. Untuk spare, kalau apa-apa hal pelanggan nak minta cash, kita kena bagi. Baik. Okey, jadi ini adalah dari segi maksud, Afiq. Yang kedua, kotak kedua, tujuannya supaya bank pusat boleh kawal jumlah wang dalam ekonomi. Tadi kita kata dia nak kawal inflasi ke, kan? Nak kawal meleset ke. Jadi ini adalah cara dia mengawal, menggunakan reserve ni. Dia suruh bank perdagangan hantar duit banyak. Bila dia nak sedut duit daripada pasaran. Dia simpan banyak. Dia sedut banyak. Okey, dia simpan. Bila ekonomi dah tak cukup duit, then dia release. Baru dia keluarkan. Macam itulah supaya dia kawal keadaan ekonomi. Kalau duit banyak sangat, Afiq, dalam ekonomi, inflasi. Sebab Afiq ada duit banyak, saya ada duit banyak. So Afiq beli sebiji kereta, beli lagi sebiji kereta. Saya pun beli sebiji kereta, beli sebiji kereta. Jadi menyebabkan inflasi. Harga barang tu naik. Okey. Dan tujuan reserve tunai membolehkan bank membuat bayaran tunai pada pelanggan. Tadi yang cikgu cakap lah. Untuk dia bayar balik tunai, jadi dia kena ada simpanan iaitu reserve tunai. Okey, jadi bak kata si Faiz tadi, kita membezakan dari dua aspek, iaitu maksud dan tujuan. Okey. Next, kita pergi kepada lukiskan. Okey. Lukiskan ni memberi persembahan berbentuk keluk atau graf bagi menggambarkan sesuatu perkara mengikut ukuran atau skala. Jadi skala perlu sekata. Paksi dan keluk dilabel dengan lengkap. Nama paksi dengan unit mesti lengkap. Ada origin. Ini macam matematik ni. Tak ada origin kosong tu, habis semua. Baik. Okey, jadi kat sini kita tengok ada jadual. Okey. Jadualnya sebenarnya yang dua ni saja. Tapi cikgu tambah kat sini. Kita akan buat sendirilah. Lakarkan sendiri, tambah ada titik-titik. Kenapa? Sebab soalan ni berbunyi jelaskan pembentukannya. Jadi perlu juga ada titik tu. 6 markah. Okey, kita tengok. Lukis tu ikut skala tadi. Okey, sekarang kita tengok. Okey, bila begini. Apa syarat untuk dapat markah? Pelajar-pelajar yang ada kat sini cikgu nak tanya. Okey, siapa tahu apa syarat untuk dapat markah 1 untuk paksi harga ni? Okey, Suguna. Mesti ada 3 benda, cikgu. First, origin. Second, skala yang tepat. Okey. Ketiga, label harga dalam RM. Yes, very good. Dah ada 3 tu. Thank you, Suguna. Very good. Dah ada 3 baru dapat markah, Fik. Susahnya ekonomi ni. Okey, kemudian kita buatlah paksi kuantiti. Sama juga 2, 4, 6. Walaupun dekat sini 7. Kalau kita letak 7 ni, habislah. Jadi tak sekata kan? Okey, next. Kita plotkan titik A. Kita plot titik B. Ini macam matematik lah biasa. Kita plot titik C. Macam matematik lah kan. Harga 3, kuantiti 2. Macam tu. Dan bila kita nak bentuk, di sinilah pentingnya ABC tu. Kita sambungkan titik A, B dan C. Maka jadi apa ni? Keluk ni. Soalan tadi suruh lukis keluk apa? Keluk permintaan. DD tu Afiq demand. Okey? Jadi itulah dia. Itulah dia cara melukis keluk permintaan. Tapi kita belum pergi pada bahagian B. Bagaimana pembentukannya. Okey, bagaimana pembentukannya? Okey, pembentukannya ini. Pada harga 1 kita baca je. Pada harga 1 kuantiti DD 7, titik A. Pada harga 2 kuantiti DD ialah 4, titik B. Pada harga 3 kuantiti DD ialah 2, titik C. Macam yang kita buat tadi, bila A, B, C disambung, terbentuk keluk DD. Dan 2 ni adalah untuk menerangkan tentang sifat keluk tu dan hubungan. Sifat keluk tu, kalau Afiq tengok dari 0 ke 6, dia turun ke bawah kan? So, mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ada yang jawab, boleh tak? Mencerun ke atas dari kanan ke kiri. Tak boleh. Mana orang berjalan mengundur pula kan? Kita betul. Jalan ke depan dari 0 ke 6. So, dia cerun ke bawah. Okey, hubungan antara harga dan kuantiti
Songsang. Apa maksud songsang? Satu naik, satu turun. Harga naik, kuantitinya turun. Kalau harga barang naik, hand sanitizer naik. Jadi Afiq nak beli banyak juga ke? Tak nak Kita lah. kurangkanlah permintaan kan. Tunggu bila hargamu Murah. Macam itulah. Jadi bila harga turun, kuantiti akan bertambah naik. Jadi inilah dia soalan dua bahagian, iaitu ada dua. Biasanya saya cadang ambil pen, kita gariskan ataupun highlightkan mana kehendak dia. Lukis satu. Baik. Jelas pembentukan satu. Jadi markah kat sini banyak, Fik. Kadang-kadang 7 tu. Dekat lukis 3, dekat pembentukan 4. Dekat huraian tu. Jadi keseluruhan markah yang akan diperoleh? 7 lah. 7 markah. Boleh pergi 6, boleh pergi 7. Macam itulah. Banyaklah. Tapi selalu murid dia habis lukis dah. Terus tengok soalan lain. Itulah cikgu cakap kita kena hati-hati. Bila kita tengok kata tugas tu, kita kena study soalan. Jadi kat sini kalau ada 2, jelaskan pembentukan tu terlepas. Selalu terlepas. Sebab dia rasa dah lukis habis. Jadi rugi tak dapat markah selebihnya. Rugi, hilang markah Afiq. Okey, jadi dekat sini pembentukan ni kita kena ingat satu je Afiq. Dia punya key dia pada. Sebab nanti ada style lain untuk menghuraikan keluk ni. Yang bukan pada. Ini hanya untuk soalan lain. Ini untuk pembentukan saja. Teknik jawab pembentukan ialah pada. Okey, jadi ingat. Okey, itulah dia tips daripada Cikgu Malisa. Dan sekarang kita nak berehat terlebih dahulu Cikgu Malisa. Mungkin pelajar-pelajar yang ada di studio pun boleh take a break dulu. Kita sambung lagi selepas ini. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Jadi kita masih lagi bersama dengan Cikgu Malisa dan silakan Cikgu untuk sambung sesi latih topik kita. Afiq, tadi Cikgu cakap ini adalah lukis dan jelas pembentukan. Okey, ada satu format soalan lain lagi berkaitan dengan lukis juga. Iaitu dengan menggunakan kertas graf, lukiskan dan jelaskan hukum permintaan. Untuk jelaskan hukum ni, Afiq, berbeza sedikit dengan pembentukan tadi. Okey. Jadi dekat sini, kita tengok huraiannya. Pada harga 2, RM2, kuantiti Didi ialah 4 unit. So, kita bermula dengan di tengah-tengah. Harga yang di tengah-tengah, Afiq. Okey, baik. Okey. Tahu tak kenapa anak-anak murid di rumah agaknya? Ataupun yang di sini? Tahu tak kenapa kita mesti bermula dengan titik di tengah-tengah? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Mungkin sebab average. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Kenapa kita bermula dengan titik di tengah-tengah? Okey? Okey, semua tak boleh Atikah, jawab. boleh cuba jawab? Boleh, Atika? Kenapa kita mula di tengah-tengah bila nak jelaskan hukum permintaan? Sebab kita nak sebut harga naik dan harga turun. Ya, betul. Very good, Atika. Okey, so itulah dia, key dia. Iaitu kita kena bermula dengan tengah sebab kita nak tunjuk bila harga turun, apa jadi pada kuantiti. Bila harga naik, apa jadi pada kuantiti. Hukum permintaan dia macam tu, Fik. Bila harga naik, apa jadi pada kuantiti. Bila harga turun, apa jadi. Itu hukumnya. Baik. Jadi, pada harga RM2, kuantiti Didi ialah 4. Jadi, kita akan bermula dengan 2 di tengah-tengah. Then, kita tak ada pada lagi dah. Kita kata, bila harga turun RM RM1, kuantiti naik kepada 7 unit. Okey. Seterusnya, bila harga naik RM3, yang tak ada arrow tu kan? Kita nak tengok. Kuantiti Didi turun kepada 2 unit. Macam itulah. Jadi kita sebenarnya tak pernah tengok keluk pun tak apa, tapi kita tahu bila harga turun, kuantiti naik, harga naik, kuantiti turun. Kan? Itu hukum dan juga adalah logik kita kat luar. Orang bila harga murah, beli banyak. Betul. Bila harga mahal, tak belilah. Beli pun. So, sama juga dua-dua ayat yang di bawah ni untuk menerangkan sifat keluk tu tadi dan juga hubungan. Jadi,
Sifat keluk ialah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Cikgu tekankan sekali lagi. Jangan sebut cerun ke atas, dari kanan ke kiri. Betul, cikgu? Aduh, anak murid yang fight dengan saya. Cikgu, betul, cikgu. Dari kanan ke kiri sama juga, cikgu. Tapi dia naik ke atas. Lepas tu saya cakaplah, awak jalan ke depan ke awak jalan undur? Barulah dia dapat. Faham. Okey, kemudian hubungan antara harga dan kuantiti ialah songsang tadi. Satu naik, satu turun. Okey. Okey, seterusnya lakar. Lakar ni selalu kita bahasa Inggeris sebut apa perkataannya? Sketch. Sketch, yes. Sketch. Sketch ni kalau orang yang duduk dekat pasar seni tu kan dia macam tarik. Tak ada spesifik kan? Betul. Dia tarik je. Jadi kat sini pun tak ada spesifik. Tak ada skala. Skala tak ada pun tak apa. Asal letak label-label je pun tak apa. Okey. So memberi persembahan berbentuk keluk secara kasar. Dan tidak memerlukan perincian. Baik. Apa contoh perincian? Skalanya tak perlu perinci, tak perlu tepat, tak perlu sekata. Paksi dan keluk boleh dilabel secara ringkas atau gunakan simbol sahaja. Okey? Jadi dekat sini apa dia? Siapa yang boleh jawab dekat sini? Okey? Siapa boleh jawab dekat sini? Apa simbol-simbol yang kita boleh gunakan? Okey, Tika lagi. Saya. Paksi harga simbol P, paksi kuantiti simbol Q. Betul. Tak payah tulis panjang, Fik. Jadi harga dalam unit RM tu kan tadi tak payah tulis. Letak P je. Okey? Dan letak Q untuk kuantiti. Jadi itu adalah bezanya antara lakar dengan lukis. Okey, baik. Dah habis tu lakar dan lukis. Hitung pun sudah. Ini adalah dua soalan yang tentang kemahiran. Dia bukan ingat-ingat fakta, hafal-hafal, tak ada. Dia hanya, you pandai lukis, betul lah dapat markah. You pandai mengira, tekan kalkulator, apa rumus, dapatlah markah. Itu skill. Okey. Baik. Cikgu nak tanya, ada tak soalan lagi nak tanya sebelum kita pergi kepada yang lebih lagi? Ada soalan nak tanya? Saya ada soalan, Ibu. Okey, Fuadi. Cikgu, saya nak tanya, kalau soalan minta kita tulis dekat atas kertas graf, tapi saya tak tulis dekat atas kertas graf, saya masih boleh dapat markah tak? Tadi kan apa tadi soalan dia tadi ialah dengan menggunakan kertas graf. Jadi kat sini kalau dia kata dengan menggunakan kertas graf tapi dia tak pakai kertas graf. Tak ada markah lah. Arahannya kan? Dengan menggunakan kertas graf. Arahannya kan? Baik. Jadi tak ada markah lah. Kalau tapi kita tengok kes juga. Kalau misalnya dalam satu sekolah tu ada 40 orang murid kan, tiba-tiba seorang tu saja tak ada kertas graf, tak lukis atas kertas graf. Hilanglah markah awak. Orang lain semua lukis atas kertas graf. Tapi kalau satu semua dalam sekolah tu tak buat atas kertas graf. Maybe adalah something wrong kan. Kita tak tahulah kan. Maybe lupa bagi kertas graf ke kan. Jadi semua orang tak jawab kertas graf dan kita consider maybe kita bagi markah. Faham. Jadi Fuadi perlu berhati-hati. Baik. Tapi kalau lakar tak perlu kertas graf. Lakar tadi kita kata tak ada skala, tak ada apa, tak payah tepat pun. Jadi you just sketch je lah. Atas kertas jawapan tu sketch saja. Tak payah kertas graf. Okey, next sekarang. Kita pergi kepada teknik menjawab bahagian B. Tadi bahagian A tu. Sekarang pergi pada bahagian B. Okey, apa bezanya? Okey, bahagian B ni ada soalan kebat. Jadi inilah dia tip-tip soalan yang ditunggu-tunggu ni kan. Yang budak-budak saya, selalu murid-murid saya takut ni kebat. Padahal kebat ni senang je pun. Kemahiran kita setiap hari, pengalaman kita tulis kan. Okey. Tapi bila tak ada dalam buku teks tu, macam tadi objektif mesti baca buku teks kan. Ni kalau tak ada dalam buku teks boleh bagi jawapan. Goreng. Goreng. Semalam aku dengar berita. Perdana menteri sebut gini. Ambil fakta tu. Baik. Itu ekonomi bahagian kebat. Baik. Satu tipsnya, jawab ikut kata tugas dan kehendak soalan. Tadi kita dah belajar macam-macam kata tugas kan? Mesti ikut kehendak tu. Contoh kat sininya bincang. Nanti kejap lagi kita akan tengok. Bincang ni dia ada spesifik format jawapan. Kedua, jawapan diuraikan secara terperinci dan mendalam.
Jadi, kalau macam tadi terangkan 2 penentu permintaan. Kita kena bagi 2 fakta. Yep. Huraiannya 2 je kan? Betul. Ini tak boleh. Kita kena bagi 1 fakta je tapi huraiannya banyak. Oh. Huraiannya mendalam. Banyak. Makna lebih daripada 2. Ini yang cikgu kata perlu detail sikit dekat bagi kebat. Kebat. Okey, kemudian 3. Jawapan bukan 100% dari buku teks. Ataupun hafal saja. Sebab tu kan pengalaman saya lah dalam kelas lah kan. Kalau peringkat peperiksaan pertengah tahun kan, trial. Budak lelaki tu kan, yang tak berapa, orang kata rajin nak baca sangat buku teks ni kan. Tapi dia boleh skor. Sebab dia dengar orang cakap tentang ekonomi, dia dengar berita sambil tu kan. So benda tu dia bawa masuk dalam jawapan. Dan jawapannya betul. Diterima. Relevan. Relevan. Sebab ekonomi ni isu semasa kan. Cara pembelajaran pelajar lelaki ni dia lain sikit. Lebih suka mendengar. Dia tak suka maging-maging hafal-hafal ni kan. Tapi itulah yang mendatangkan kematangannya. Jawapan yang matang. Okey. Nombor 4, berani beri pendapat atau membangkang, Afiq. Kita bagi kenyataan. Kita kata contohlah kan, okey, bantuan satu Malaysia itu tidak perlu. Okey. Anda tidak setuju. Bangkanglah. Kenapa tak setuju? Saya tak setuju kerana ni, alasan ni, kerana ni, seterusnya, kesannya gini. Macam tu. Berani membangkang. Jangan tak naklah jawab soalan ni, mana boleh kata tak setuju. Ya kan je. Ya kan aja itulah yang tak dapat markah tu. Mesti akan macam tu. Ya. Saya faham. Betul. Jadi berani memberi pendapat, membangkang, berfikir luar kotak. Okay, ada seorang murid saya ni kan, dia bagi jawapan macam mana tahu? Macam mana cara anda mengatasi inflasi? Saya nak share. Mana-mana saya pergi saya selalu share because how creative this student. Dia kata cara saya mengatasi inflasi ialah saya berpuasa setiap Isnin Khamis. Lepas tu dia bagi bukti. Kalau setiap kali makan RM RM20, jadi seminggu saya dapat save berapa tu? 1 hari RM20, 5 hari RM100. Kalau sebulan RM400. Jadi dia dah jimat RM400 dalam masa sebulan. Dengan berpuasa Isnin dan Jumaat. Isnin Khamis. Isnin dan Khamis. Sebab dia nak mengawal inflasi dalam individu. Supaya dia tak sama-sama berebut. Harga barang naik, dah beli juga. Lagilah harga melambung kan. Faham. Jadi budak ni kreatif. Lepas tu dia bagi sokongan berapa dapat dijimatkan. Jadi saya nak tunjuklah. Puasa tu, Afiq, bukannya cerita ataupun isu-isu yang luar biasa. Harian kan? Mak kita puasa, nenek kita puasa sunat. Tapi dia masuk dalam jawapan. Boleh diterima Ya. Sebab dia boleh mengawal inflasi. Sebab permintaan terhadap makanan berkurang kalau ramai orang puasa. Betul tak? Betul. Jadi bila kurang permintaan, harga barang turunlah. Takkan nak jual mahal juga. Dah orang tak laku makanan kan? Okey, baik. So betul lah. Jadi itulah ini dia contoh luar kotak. Teknik untuk menjawab soalan kebat. Okey, baik. Faham. Okey, beri jawapan yang merentas tajuk fakta dari pelbagai tajuk. Okey, tadi bahagian A, kalau dia tanya tentang contoh kos pengeluaran, jawapan tu dalam tajuk kos saja. Tapi untuk kebat ni, no. Tak semestinya. Kita boleh ambil daripada tajuk awal, pengenalan, tajuk bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan sebagainya, Afiq. Okey. Kemudian beri contoh semasa dalam kehidupan. Okey? Baik. Beri sokongan rajah dan pengiraan jika perlu. Tadi tu budak tu dia bagi kan? Sokongan fakta angka tadi kan? Berapa jimat tu. So ini dia. Beri sokongan rajah dan pengiraan jika relevan. So tadi dia bagi pendapat yang luar kotak. Lepas tu dia sokong dengan pengiraan. So kebatlah tu. Okey, baik. Dan beri kesimpulan atau cadangan jika perlu. Okey, next. Soalan bahagian B ni dia ada 4 soalan, Fit. Tapi tak jawab semua. Nak 2 je pilih. Bahagian A tadi tak ada pilih. Bahagian B ni ada pilih, jawab 2. Tapi setiap soalan tu ada 3 ceraian. Jadinya kita jawab 6 soalan lah. 1 ceraian 3 dapat 6. Okey, ada ceraian tu yang A tu, B tu dia bukan rubrik contohnya. Tiba C tu rubrik. Okey, apa dia rubrik tak rubrik ni? Rubrik ni markah dia besar. Okey, dan jawapan dia tu tidak ikut skema lah kan. Maksudnya dia boleh daripada A, pangkal hujung boleh, hujung pangkal boleh, kat mana-mana. Sebab itu kemahiran berfikir murid. Ya? Okey.
Baik, ceraian bukan rubrik. Kata tugas popularnya sama macam bahagian A tadi tu. Jelaskan mengapa, bagaimana. Cuma kat sini apa dia beza dia? Detail. Kena beri banyak mendalam secara mendalam. Lebih banyak kepada huraian. Ya. Bincangkan dengan bantuan gambar rajah. Ini popular untuk soalan yang bahagian B ni. Okey. Okey. Bincangkan ini adalah memberi pandangan atau hujah isi tentang suatu isu ekonomi secara mendalam dan dari pelbagai aspek, dua sisi. Apa dia dua sisi ini? Maksudnya ada pro, ada kontra. Pros and cons. Ada baik, ada buruk atau positif, ada negatif. Tidak semestinya fakta bagi setiap sisi sama banyak. Contohnya awak bagi kat sini dua, tak semestinya. Mungkin dua kebaikan, satu keburukan. Okey. Okey, minimumnya satu. Minimumnya. Okey. Kalau kita gagal beri dua sisi, positif negatif, dia boleh menjejas markah. Okey, tak dapat full mark. Kita takkan dapat full mark. Okey. Baik, kita tengok contoh dia. Soalan. Ini maklumat berkaitan dengan kadar inflasi yang turun. Kadar inflasi ni dia bagi data ke, dia bagi petikan akhbar ke, kan? Menteri cakap, wah kadar inflasi sekarang telah menurun. Ni. Contohlah. So, soalan. Perubahan kadar inflasi tahun 2017 memberi kesan terhadap ekonomi. Bincangkan 7 markah. Kalau dekat dalam ekonomi ni, Afiq, kalau kesan terhadap ekonomi, ya, isi rumah, firma dan kerajaan. Ni kadang-kadang anak-anak murid di luar tu pun tak pasti tahu. Ekonomi ni dia main bo je lah cakap bahasa senang ni kan. Main tulis saja. Pergi isi rumah je dia nampak. Masyarakat je. So ada 3 pihak ni. Bila ekonomi ni maksud dia mesti 3 pihak. Okay. Iaitu isi rumah ataupun masyarakat, firma dan kerajaan. Firma tu swasta lah. Isi rumah, swasta dan kerajaan. Dia ada 3 pihak ni. Jadi kalau kita bagi kesan, kita mesti bagi kesan sekurang-kurangnya pada 2. Nak tunjuk yang kita punya jawapan tu matang. You punya skop tu luas. You touch sana, you touch sini. At least 2. Contohnya, awak sentuh kesan pada isi rumah atau masyarakat, kesan pada firma. Kerajaan tak ada, tak apa. Jadi at least 2, Fik. Okey, baik. Sekarang, kita tengok contoh. Baik. Ini sebaliknya. Sebaliknya tu bukan atau tau. Maknanya mesti jawab ni. Kalau ini 1 perenggan, ni 1 perenggan. Mesti jawab both, dua-dua. Okey, isi rumah kesan positif ataupun masyarakat. Harga barang turun. Okey, tadi kan inflasi kan turun, jadi harga barang turun. Maka kuasa beli naik. Kuasa beli tu maknanya kita punya barang yang kita dapat beli itu banyaklah, bertambah. Faham. Kos sara hidup turun. Dan taraf hidup akan naik. Okey? Baik. Sebaliknya, ini kesan pada ni, sisi yang kedua, nampak tak? Negatif kan? So, kesan yang ini pula kepada firma. Okey, firma, harga barang turun, untung turunlah, kan? Kemudian bila untung turun, firma ni biasanya dia buat pelaburan dengan untung yang dia dapat. Jadi dia tak boleh buat pelaburan baru. Dan akhirnya imej dia terjejas. Baik. Okey, macam sekarang ni kan PKP kan. So banyaklah imej firma yang terjejas. Firma besar-besar pun ya, hotel besar-besar pun tutup dan sebagainya ya. Okey, kita tengok apa contoh esainya. Kata, cikgu saya tak pandailah nak buat ayat. Kan? Baik. Sekarang saya tunjuk dah macam ni So, kadar inflasi turun memberi kesan yang positif terhadap isi rumah kerana harga barang turun. Nampak? Ayat cikgu tadi pendek-pendek je. Tapi cikgu huraikan jadi sebuah esei. Hal ini menyebabkan kuasa beli naik. Baik. Seterusnya, kos sara hidup akan turun. Akhirnya, hal ini menyebabkan taraf hidup isi rumah meningkat. Macam inilah maksudnya kita nak tunjukkan yang bahawa kesan kita tu detail. Bukanlah setakat kadar inflasi turun, maka taraf hidup naik. You dah landing dekat sini. Ini should be the last sentence. Dan depan ni mesti ada apa kesan selanjutnya. Kesannya. Semua ada interrelated. Itu nama terperinci. Okey, sebaliknya, kesan negatif dihadapi oleh firma. Oleh kerana harga barang turun, maka untung firma juga turun.
tiada pelaburan baru mampu dilakukan. Akhirnya, imej firma akan terjejas. Cikgu bagi ayat pendek je. Tak susah kot. Esei macam ni. Baik. Cikgu harap inilah level esei yang kita boleh bagi. Okey cikgu, kita nak tanya juga pelajar. Ada soalan yang mahu diajukan kepada cikgu? Ada soalan? Yang tak faham ke? Ada apa-apa soalan? Atika okey? Fatihah okey? Ya. Fuadi? Faiz? Ada soalan? Fatihah Okey, ke? semua okey? Okey, baik. Nampak Okey, dah kan? jadi ni semua memang confirm skor A lah ni. Semua dah boleh lah ni. InsyaAllah, amin. Baik, cikgu. Jadi, cikgu, sebelum kita mengakhiri sesi latih tubi kita pada hari ini, cikgu, ada apa-apa tak pesanan buat pelajar yang di luar juga yang sedang menonton kita pada hari ini? Okey, untuk yang di luar sana lah, cikgu sangat berharap supaya bila dapat kertas soalan, jangan terus jawab. Okey? Tips pelajar cemerlang cikgu yang dapat A, cikgu dah dapat result. Hari result tu cikgu tanya, awak jawab macam mana? Dia akan cakap, cikgu, saya mesti buat rangka dulu. Saya buat rangka dulu, cikgu. Saya mula highlight dulu, garis perkataan-perkataan penting dalam soalan, kata tugas, tajuk apa dia nak, kesan ke, dia nak sebab ke, okey, dia nak penentunya ke, lepas tu barulah saya rangkakan betul-betul, baru saya tulis. Okey, jangan kita tergopoh-gopoh. Kan? Lepas yang kedua, kita kena analisis, Afiq. Kan tadi ada 4. Kan? Jadi katakan soalan nombor 4A, 4B, 4C. 4A, 4E ni cuba tengok. Aku boleh jawab ke tak jawab? Ini macam susah ni. Pangkah dulu ceraian tu. Okey, B. Ni boleh jawab ni? Oh, boleh. Markahnya berapa? 5 je. Yang A tadi 7. Okey, markah C ni bab kebat 9 markah. Tak boleh jawab. Tiba-tiba awak nak jawab je lah soalan 4. Padahal awak boleh dapat markah agak-agak 5 je yang confirm. Itu dia kebijaksanaan tu. Jangan tergopoh terus jawab. Analisis. Lepas tu pergi pula soalan 5A. Oh, 5A ni 6 markah. Oh, boleh jawab. Okey, 5B ni okey, berapa? Oh, 5 markah. Boleh juga ni. Okey, bab C ni, bab C ni susah sikit. So, tengok 5 campur 6, 11. 11 daripada 20. Satu soalan kan? Okeylah, jalanlah, jawablah. Macam itulah. Okey. Jadi seterusnya kita tengok lagi soalan mana yang awak ada banyak stok jawapan dalam ni. Tengok stok, saya selalu cakap. Nak jawab tengok stok. Ada stok banyak ke tak ada? Kalau tak ada tu janganlah cuba jawab juga. Okey. Cikgu bagi tips pun ada kena dengan subjek ekonomi juga, main stok. Kalau tak cukup stok, jangan jawab. Baiklah, jadi terima kasih Cikgu Malisa kerana bagi tips, teknik, panduan untuk menjawab subjek ekonomi bagi kertas 2. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Malisa. Dan terima kasih juga kepada pelajar dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Kita ada Fuadi, Atika, Faiz, Suguna, Putri Farha dan juga Fatihah Rosli. I wish you guys good luck. Ni confirm boleh A+ ni. Boleh A+ tak? Cuba tunjuk good sikit kat kamera. Okey, baik. Alright, baiklah. Jadi kita dah di penghujung rancangan sekarang ni. Saya harap pelajar-pelajar yang bersama dengan kita dari sesi pertama sehinggalah yang terakhir ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua untuk memperolehi keputusan yang cemerlang. Okey? Semoga berjaya. Itu saja daripada hari ini dan kita jumpa lagi di episod seterusnya dalam Road to Success SPM 2020. Saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Fatimah binti Abdul Qadir, ibu kepada Fatihah binti Muhammad Rusdi dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Harapan saya untuk anak-anak yang menduduki peperiksaan SPM termasuk anak saya, semoga mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM dan seterusnya kehidupan selepas alam persekolahan.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Suliha binti Wi Yusof, ibu kepada Nur Atirah binti Muhammad Rashidi dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh, mendoakan agar anak saya dan semua calon SPM 2020 mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun ini. Good luck semua.